Ya, dah kembali menerusi rancangan Rampai Pagi. Alhamdulillah pertemuan kita pada pagi ini telah pun memasuki 17 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 30 April 2021 Masihi. Jadi ketika ini Fakrul ya, untuk kita ni membayar zakat, kini ada satu kaedah iaitu melalui e-zakat itu secara online ya, sama ada Quickpack ataupun secara dalam BIBD sebetulnya. Itu sebenarnya memberi kemudahan kepada kita untuk membayar zakat ini bila-bila masa saja dan di mana-mana sahaja. Satu kemudahan untuk bis kita, dan kita harapkan supaya petani akan mengambil secara secara terperinci untuk mengetahui apakah yang harus petani tahu, yang petani harus ketahui. Antaranya ialah di mana hukum di mana hukum mengeluarkan zakat secara online. Ini merujuk fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam iaitu melalui siri fatwa 16/2020 iaitu telah menyatakan bahawa pembayaran zakat dalam talian adalah harus dan sah kerana ia memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh syarak dalam pembayaran zakat. Jadi ketika ini Audia boleh membayar zakat fitrah secara online dalam itu BIBD Quickpack dan juga e-zakat DST. Jadi itu merupakan satu kemudahan yang kita ni jimat lah ya, dan juga mudah untuk kita ni membayar zakat bila-bila masa dan juga di mana-mana saja dalam waktu tertentu di bulan Ramadan. Beralih kita daripada pembayaran zakat fitrah dalam talian, dan hari ini sebelum Rampai Pagi menutup tirainya pada hari ini, kita akan mengongsikan satu wawancara mengenai Ramadan, bulan mulia. Kita ni akan memfokuskan, tadi akan dedahkan Al-Quran. Apakah Al-Quran boleh dijadikan sebagai teman kita ni? Yang orang bukan macam teman macam saya dengan Intan ataupun kita orang diajak berkawan dan sebagainya, tetapi macam manakah Al-Quran tersebut boleh dijadikan sebagai teman. Jadi untuk penjelasan seterusnya, untuk mengetahui secara lebih terinci mengenai tajuk ini, sudah pun berada di studio ketika ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ya, jadi kita ni 17 Ramadan sudah ni ya. Dan sebentar lagi kita ni akan memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan kita percaya kita ni menyambut nuzul Al-Quran. Dan apabila kita ni mendengarkan mengenai nuzul Al-Quran, memang bukan lagi sinonim, iatah tu. Iatah di mana jiwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu pada hari tarikhnya, iaitu pada 17 Ramadan. Seperti kita tadi bayangkan, seperti orang insan, macam orang dapat jadikan sebagai teman apabila datang, apabila hadir mendekati kita ni. Jadi apa yang dimaksudkan dengan apabila Al-Quran ini boleh menjadikan teman dan dapat dijadikan sebagai teman? Terima kasih Fakhrul dan juga Intan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afatin ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih persoalannya tadi saudara Fakhrul kita ni berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan Al-Quran itu sebagai teman. Masya-Allah. Sebenarnya kalau kita perhatikan Fakhrul, dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan manusia, kita ni memang memerlukan kepada kawan, teman. Tidak dapat hidup seorang. Tidak boleh hidup seorang. Sebab bila kita ni berkawan, maka disitulah kita ni akan dapat mencurahkan apa yang barangkali terkandung dalam hati kita ni. Kita ni ada curhat sama kawan tadi. Tadi mengadu, kemudian tadi sama-sama bercerita. Kemudian lagi malah kadang-kadang suka duka kita ni pun kita ni datang jumpa dengan kawan. Dan kawan inilah juga sebagai penghibur kita ni. Masya-Allah. Sebab itulah kenapa kalau kita ni kaitkan lagi tentang hubungan kita ni dengan kawan dan apa kaitannya dengan Al-Quran, maka sebenarnya itulah sebahagian daripada hikmah kenapa Allah turunkan Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah juga sebagai teman hidup kita ni. Teman hidup di dunia
teman hidup di alam barzakh, teman hidup di hari akhirat nanti. Kerana perkara ini memang telah disebutkan di dalam Al-Quran sendiri. Ya. So itulah tidak heran kalau kita ni melihat bila mana dalam bulan Ramadan kita seringkali akan meraihkan sambutan nuzul Al-Quran. Kerana apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Yang mana Al-Quran diturunkan itu ada sebagai hudan linnas, petunjuk manusia. Bila mana ia sebagai petunjuk, maka di sana sudah pastilah kalau Al-Quran itu tidak ada, maka manusia pasti akan dalam keadaan kesesatan. Dan kalau Al-Quran tidak ada, maka kita ni akan susah untuk merujuk dan jiwa kita ni akan tidak tentram. Maksud itulah alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran supaya menjadi penerang ataupun menjadi teman kita ni. Dan kalau kita perhatikan lagi di mana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itulah juga yang akan menjelaskan lagi perkara-perkara yang sudah terperinci, perkara-perkara yang hak dan mana yang salah. So itulah kenapa di dalam kehidupan kita ini barangkali kalau kita ni dalami lagi maksud dengan Al-Quran itu sebagai teman, manusia ia bila menghadapi kehidupan dunia, ia tidak dapat lari, kadang-kadang mengalami cubaan dan juga kegelisahan. Kegelisahan. So itulah bila mana kadang-kadang ia membaca Al-Quran, jiwanya menjadi tenang. Dan apatah lagi kehidupan di dunia ini, ya kita ni memahukan keharmonian, kesenangan, kejayaan. Sebab itulah di mana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu mahukan kebaikan, kesenangan dunia dan akhirat, maka hendaklah kamu baca Al-Quran, kerana setiap huruf-huruf Al-Quran itu mengandungi kebaikan-kebaikan yang tersendiri. Rasulullah mengatakan di mana man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca kitab Allah, falahu bi hasanah, maka ia akan mendapat satu huruf daripada Al-Quran. Satu huruf daripada Al-Quran itu mengandungi kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu huruf itu menyamai dengan 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna satu huruf kita ni sudah mengetahui ada 10 kebaikan. Kalau sudah 3 huruf tadi baca, maka ia mengandungi 30 kebaikan. Dipanggil 30 hasanah kebaikannya. Maka so itulah bila mana seringkali makin kita ni baca banyak Al-Quran, maka hasanah-hasanah ataupun kebaikan-kebaikan yang banyak pasti akan kita perolehi. Mungkin kalau orang yang berniaga, maka rezekinya Allah luaskan, Allah akan untungkan rezekinya. Kalau seorang yang masih bujang contohnya, Masya Allah, mungkin Allah akan jodohkannya. Jodohkan dengan orang yang, kalau seorang lelaki jodohkan dengan istri yang solehah, kalau perempuan dijodohkan dengan lelaki yang baik dan sebagainya. Kalau seorang yang sudah berkahwin, berumah tangga, kemudian belum memiliki zuriat, maka oleh kerana pembacaan Al-Quran yang banyak, insya-Allah Allah akan kurniakan ia anak, insya-Allah. Sebab itulah kenapa sebenarnya apapun yang berlaku dalam kehidupan kita ini, maka Al-Quran jangan tinggalkan. Malah kita ini tanamkan di dalam jiwa kita ini mencintai Al-Quran, dan apapun masalah yang kita ni hadapi, maka kita ni cari Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah nur sebagai cahaya. Jadi mudah-mudahanlah kita ni dengan kedatangan bulan Ramadan, barangkali di kalangan penonton memang sudah terbiasa dengan Al-Quran, tetapi dalam Ramadan ditingkatkan lagi. Kalau biasa satu hari 1 juz, maka betul, mungkin saja Ramadan menjadi 2 juz. InsyaAllah. Macam mana kalau kita ni kan membuat Al-Quran ni sebagainya orang sebagai bukan saranan lah, mungkin sahaja kadang-kadang kita ni kan meramaikan lagi individu yang akan setuju dengan Al-Quran ini sebagai menjadi
teman di jurang. Macam mana tu? Kalau biasanya kalau di waktu-waktu bulan puasa ni adanya tadarus dijalankan dan sebagainya. Kadang-kadang Al-Quran ini ada benar kata Ustaz tadi kan, apabila kita mendengar Al-Quran, kita mendengar orang baca Al-Quran, sebenarnya keberkatan itu sama juga, pahalanya tu lebih kurang sama ataupun sama mungkin. Tetapi berbeza dengan orang yang membacanya. Kadang-kadang keajaiban tersebut jauh. Intan ketanya apabila tadi membaca, memang keajaibannya itu lebih ada, nyata daripada orang yang hanya mampu mendengar saja. Mungkin dapat diuraikan. Terima kasih, Fahrul. Baik. Kalau kita ni memahami tentang bahawasanya Al-Quran itu adalah sebagai teman dan juga Al-Quran itu diturunkan ke atas keseluruh umat manusia dan Al-Quran itu adalah sebenarnya kitab yang dikatakan mukjizat yang agung diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tempat kita ni merujuk, maka kita ni sewajarnya yang pertama sekali perlu mempelajari Al-Quran itu sendiri. Pelajari Al-Quran. Rasulullah SAW sebenarnya pernah berpesan supaya anak-anak yang lahir, anak-anak yang lahir itu dididik dengan pembelajaran Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang the best. Orang yang sebenarnya yang the best adalah bila mana ia mempelajari Al-Quran. Dan bila mempelajari Al-Quran bukan hanya setakat bila ia berumur mungkin 3 tahun, 7 tahun, karena malah walaupun sampai kita meningkat dewasa ni, dia teruskan mempelajari Al-Quran. Sebab kita ni mau cuba menghalusi. Satu, kenapa ada istilah sekarang ini dalam bulan Ramadan, ada istilah tadarus. Sebenarnya dalam istilah tadarus itu di sana kita ni belajar. Belajar mungkin bila mana kita ni membaca ada langgar-langgar, ada dari segi makhraj hurufnya, tajwidnya, dan lagi mungkin saja kita ni boleh menghalusi lagi cara pembacaan, masya-Allah. Jadi sebetulnya hadis mengatakan sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian sudah pandai ajarkan orang lain lagi. Itu yang pertama, step yang pertama iaitu kita ni belajar. Belajar supaya kita ni dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sebab kita ni sebagai orang Islam khususnya jangan lari daripada Al-Quran. Dada kita ni mesti diisi dengan Al-Quran. Ibarat orang yang tidak ada di dalam jiwanya Al-Quran seperti rumah yang usang. Artinya rumah yang dapat pakai lagi lah. Orang pun takut ke datang. Tapi kalau orang isi hatinya ada Al-Quran, maka orang akan makin hampir kepadanya. Baik, kemudian yang kedua, setelah ia mempelajari Al-Quran, maka hendaklah selalu dibaca. Jangan dari baca. Ini kadang-kadang, minta maaf Fakhrul dan juga Intan, orang kita ni kadang-kadang sudah darjah 6 agama, katanya khatam Quran sudah. Bila sudah khatam Quran, tinggal Quran itu. Tinggal Quran. Sampai hanya untuk sekolah saja. Itulah untuk sekolah saja. Sampai ia meningkat sekolah menengah dan bila naik tingkatan 6, A-level student, maka ketika itu kan kadang-kadang A-level student, orang ada mengadakan majlis khatam Al-Quran juga. Bila sudah khatam Quran, ini lancar. Tidak pandai bacanya. Akunya khatam sudahnya. Apalagi khatamnya seolah-olah membaca Al-Quran itu tujuan semata-mata untuk khatam darjah 6 saja. Maka perkara inilah yang perlu macam khatam sekali lepas satu tinggalkan. Habis. Macam kita ni orang yang sudah kanyang itu habisnya. Jadi sebenarnya kita ni perlu membaca Al-Quran bukan semata-mata untuk khatam, tapi konsisten. Mesti istiqamah dalam pembacaan Al-Quran. Kalau membaca bukan hanya sekadar untuk membaca, tetapi memahami juga. Apa komen Ustaz? Itu lagi baik. Itu step yang seterusnya. Setelah kita ni membaca, maka step seterusnya kita ni perlu memahami ataupun dipanggil tadabbur. Tadabbur. Tadabbur artinya kita ni menghayati apa isi kandungan Al-Quran. Sehingga Al-Quran sendiri Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Adakah mereka itu tidak mengambil tadabbur, tidak memahami Al-Quran ataupun hati mereka sudah terkunci?
Sebab itulah bila mana Al-Quran ini kita ni sudah pandai baca, maka sebaiknya jangan lupa untuk kita lihat terjemahan-terjemahan kalau kita ni tidak faham bahasa Arab. Sebab maklumlah kita ni orang Melayu, bahasa Melayu kita ni baca pun kadang-kadang kita ni tidak faham apa isi kandungannya. Cara dari segi penghayatan kurang. Tapi bila kita ni memahami, apatah lagi kalau kita ni mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Lagi baik, Masya Allah. Kita dia baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambut saja kita tahu apa maknanya. Kemudian kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca, kita tahu apa maksudnya. Sebab kita ni faham. Dan setelah tadabbur tadi, kita ambil tadabbur, ambil pengajarannya, maka hendaklah kita ni ikut apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Daripada segi undang-undang, peraturannya, perintah dan larangannya, kita ni ikut. Sebab ada orang walaupun yang faham, tapi yang dia mengikut. Allah suruh supaya contoh, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaklah kamu damaikan saudara kamu. Tapi dalam kehidupannya dia suka bermusuh. Artinya malah digalakkan orang berkelahi lagi. Artinya bercanggah dengan apa yang ada terkandung dalam Al-Quran. Sebab itulah kalau kita ni cerita tentang Al-Quran, Masya Allah, ia luar biasa. Sehingga kalau kita ni lihat Al-Quran, hadis mengatakan, An-nazaru ilal mushaf ibadah. Kamu lihat Quran saja, sudah ibadah. Lihat fakhru, kita lihat fakhru, kita ni suka fakhrulah. Jiwa tenang. Tapi kalau kita ni lihat mushaf, lihat Quran dengan lihat minta maaf Fakhrul, kan ada orang suka baca pakai iPad apa ataupun ada juga tu. Sebenarnya tidak sama ia punya pahala dengan kita ni melihat mushaf. Tidak sama. Apatah lagi kalau kita ni bukan hanya setakat membaca berpandukan mushaf, tetapi kita ni pegang Al-Quran. La yamassu illal mutahharun, tidak ada orang yang menyentuh Al-Quran itu melainkan orang-orang yang dalam keadaan berwudu. Berwudu itu pun saya dapat pahala. Kalau kita ni pegang itu, kita ni baca Quran, walaupun tak payah wudu, tak apa-apa. Boleh baca. Untuk orang megang Quran tafsir dia apa dia. Tafsir. Tapi dari segi value, nilai. Cara kita ni mendekati Al-Quran. Kadang-kadang apabila kita ni kalau nama topiknya hari ini jadikan Al-Quran itu sebagai teman kan. Kalau kita ni ada punya teman, tadi sia-siakan teman. Macam kalau kan hari raya, tadi datang tadi jamu dia macam simple-simple saja makanannya. Dia bersih, macam keadaan diri kita ni dia bersih dan sebagainya. Tadi artinya kita ni indah mengambil berat tentang arah teman tani. Sama juga dengan Al-Quran mungkin. Betul. Mungkin kalau dapat dianalogikan seperti itu, mungkin Ustaz dapat memberikan itulah sebabnya kita ni kenapa Al-Quran, mushaf Al-Quran, jangan kita ni biarkan berhabuk di atas almari saja. Tapi biar macam itu saja. Masya Allah sekarang ini kalau kita perhatikan banyak orang mewakafkan Al-Quran, banyak orang yang pengeluaran daripada segi penerbitan Al-Quran itu Masya Allah banyak. Tetapi kalau hanya setakat kadang-kadang untuk hiasan macam mana? Itulah daripada segi nilai Al-Quran itu seolah-olah tidak ada nilai. Sedangkan di sana itulah kita ni cuba jadikan Al-Quran itu bila sudah kita ni ada di rumah, maka jangan kita ni biarkan macam itu saja. Sama juga dengan sebenarnya bukan hanya setakat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang seringkali jadi perhiasan, kita digantung, sebenarnya ia bukan untuk digantung untuk perhiasan semata-mata, tetapi kita ni baca. Sebenarnya untuk dibaca. Contoh ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Tergantung masya-Allah dengan salunan apa namanya ni, ia punya benang emasnya. Artinya orang melihat lawa je ayatan ya. Kalau lawa saja bermakna kita ni melihat seolah-olah benda itu ia macam ayat itu macam ayat ayat perhiasan. Sedangkan Al-Quran perlu dibaca dan dipahami. Satu dibaca dan kita ni perlu memahami apa itu sebenarnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Firman Allah membawa arti iaitu adalah yang berkata-kata itu adalah Allah, zat Allah sendiri. Cuma yang kita ni terima adalah dalam bentuk tulisan yang punya apa namanya ni kaligrafinya dan sebagainya. Tetapi kita ni perlu menyedari bahawasanya Al-Quran itu adalah datang daripada Allah sendiri. Sebab itulah perlu kita dimuliakan dan bila mana kita ni membaca seolah-olah sebenarnya seperti kita ni berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni mudah-mudahanlah hati kita ni akan terus
menanamkan perasaan cinta, suka untuk terus membaca Al-Quran, walaupun dalam kesibukan kita ni menghadapi tugas seharian kita ni, maka jadikanlah Al-Quran tu mungkin walaupun sehari, 2 hari. Sebab apa? Saya sebutkan tadi bahawasanya Al-Quran itu menjadi teman di dunia, kemudian di alam barzakh juga nanti, sehingga di alam barzakh Al-Quran itu akan menjadi pendinding. Terutama sekali orang-orang yang mengamalkan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, coba baca. Ayatnya ada 30 ayat saja. Kemudian apatah lagi pada hari kiamat nanti, hadis mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kamu baca Quran kerana sesungguhnya sesiapa yang membaca Al-Quran maka ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an. Syafi'an ini sebenarnya menjadi penolong, jadi kawan, jadi sahabat, dan kita ni tidak akan keseorangan pada hari kiamat. Itu dipanggil syafi'an. So itulah. Sebab di hari kiamat manusia ini ia akan masing-masing membawa amalannya. Fakhrul dengan amalannya, Intan dengan amalan, saya sendiri pun dengan amalan saya. Banyakkah sedikitkah apa? Tetapi oleh kerana kita ini rupa-rupanya orang yang sewaktu di dunia seringkali membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat nanti datanglah satu makhluk. Satu makhluk menurut riwayat, seorang menyerupai seorang lelaki, dan dia menagur kita ni, Fakhrulnya, kau kenal akunya. Kita ni banggang lah. Siapa habis kita? Banggang kita ni. Banggang. Siapa nak kenal? Akulah Al-Quran yang dulu sewaktu di dunia kau sering kali baca, dan kau sanggup pindah tidur kerana untuk membaca Al-Quran itu. Maka hari ini aku datang bertujuan untuk menemani engkau. Al-Quran datang. So itulah. Di hari kiamat nanti, manusia ketika mana manusia dalam keadaan bersendirian, rupa-rupanya Al-Quran yang akan datang. Bila mana Al-Quran itu datang, maka ia akan menemani kita ni ke mana saja kita ni akan dibawa. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Memang cukup menerang sebetulnya apa yang diterangkan oleh Ustaz. Jadi, memperbanyakkan membaca Al-Quran tentunya boleh mengundang berkat, ya, yang mana berkat secara umum bermaksud kurnia berupa rahmat daripada Allah. Jadi, Ustaz, untuk akhirnya, macam mana untuk kita ni untuk memberikan kefahaman kepada khusus kepada kanak-kanak untuk sentiasa mendampingi Al-Quran ini. Kadang-kadang diorang macam Al-Quran ini kadang bagi diorang kanak-kanak ni diorang belum mengetahui. Jadi macam mana untuk menerapkan kepada mereka? Susah sikit soalan. Terutama sekali lagi kalau ada hal-hal mengenai kanak-kanak ni. Ya, betul. Itulah sebenarnya yang mainkan peranan adalah ibu bapa sendiri. Ibu bapa supaya anak-anak ini walaupun kita ini terlalu fokus kepada pelajaran akademik, tetapi Al-Quran itu pun mesti kita ni utamakan. So itulah kenapa ulama pernah ditanya. Ada satu ulama ditanya, wahai syekhnya, antara ilmu akidah, ilmu tauhid dan ilmu syariat, dan juga banyak ilmu tu, dan juga ilmu Al-Quran katanya, mana yang lebih diutamakan? Maka kata Tuan Syekh ni katanya, dulukan ilmu Al-Quran, maka setelah selesai ilmu Al-Quran, maka barulah mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tidak heranlah kalau kita ni mendapati Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, ia sudah hafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Kita ni umur 7 tahun rasa-rasanya baru kan baca Al-Bata di atas 7 tahun. Tapi Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Masya-Allah. Bermakna Imam Asy-Syafi'i sudah awal mempelajari Al-Quran sebelum umur 7 tahun. Macam itu juga sebenarnya anak-anak kita ni kalau yang sudah pandai bercakap, maka selain kita ni mainkan lagu-lagu dilentur dia untuk menyebut ayat-ayat suci. Lentur dia dengan membaca huruf-huruf Al-Quran. Tapi anak-anak otaknya tu macam span tu. Jadi diorang boleh sahaja mengikuti apa yang kita ni suruh kita ni mahukan. Lurus. Okey. Jadi bagaimana kalau tadi Ustaz telah pun menyentuh sedikit mengenai orang-orang ketanya ni. Dia minta maaf lah untuk menyebut sedikit orang-orang Melayu. Kadang-kadang apabila mereka melihat tentang Al-Quran, kalau menjadi teman itu, kadang-kadang benar pulang tu untuk membaca Al-Quran. Tetapi kadang-kadang agak melencong, mungkin ayat melencong ini agak tidak sesuai, tetapi agaknya hanya melihat Al-Quran ini jadi anu tu pula macam jadi
ubatnya orang. Untuknya orang jadi perhiasan di dinding. Seperti apa yang Ustaz katakan tadi. Alhamdulillah. Apakah kesalah tanggapan orang masyarakat kita ni mengenai cara kita ni mendekati Al-Quran sedemikian rupa? Okey. Macam mana tu? Kalau kita perhatikan, memang Al-Quran itu pun memang menjadi sebahagian daripada penawar lah. Sebab Allah sendiri menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu adalah juga penawar. Indah salah tetapi itu Indah bukan salah, fungsinya tapi bukan sahaja. Fungsi itulah. Sebab ia bukan hanya penawar tapi rahmah. Ia penawar dan rahmah. Lil mukminin, artinya bila mana kita ni mengetahui Al-Quran itu sebagai penawar, itulah barangkali kita ni jadikan Al-Quran itu sebagai penawar. Ini ada dua perkara ni ya. Yang mana satu menawar daripada segi penyakit-penyakit yang nampak lah dan yang satu indah. yang nampak. Yang nampak. Ataupun Baik. yang nampak dan indah atau andang-andang dada. Mungkin saja. Mungkin Tapi saja. penyakit itu namanya dipanggil penyakit berbentuk fizikal dan penyakit berbentuk hati. Penyakit dalaman, kegelisahan, penyakit hasad dengki, penyakit riya, penyakit ujub, ia sebenarnya ataupun sebahagian daripada penyakit. Penyakit hati. Penyakit hati. Jadi cara menawar, maka kita ni baca Al-Quran. Baca Al-Quran supaya kita ni terhindar daripada bentuk-bentuk penyakit yang berbentuk penyakit fizikal dan penyakit hati tadi. Sebab itulah kita ni jangan dipanggil salah faham. Salah faham. Banyak yang tani orang-orang kita ni salah faham. Betul. Tentang pendekatan Al-Quran. Sebab kita ni sewajarnya membaca Al-Quran tu bukan hanya mengambil ayat-ayat tertentu saja. Betul. So kadang-kadang kita ni pun juga barangkali Fakhrul kalau ingin tambah bahwasanya orang kita ni suka membaca surah Yasin saja. Bagus, alhamdulillah. Sebab Yasin ini katanya setiap malam Jumaat dibaca. Kemudian dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada orang baca surah Tapi bukan juga salah kita ni tu untuk memikirkan sedemikian rupa. Kadang-kadang tidak tahu betul Ustaz. Mungkin saja sebab kita ni menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu sebaiknya kita ni baca bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, akhir surah. Kemudian lagi ada surah-surah yang tertentu yang baik diamalkan. Ia ibarat macam ni. Kita ni banyak kawan. Kita ni banyak kawan. Dan memang semua kita ni rapati. Tapi di antara banyak-banyak kawan ada yang dipanggil BFF. Best friend forever. Yang paling Saya rapat. suka analogi itu. Saya suka analogi itu. Jadi daripada sana maka berakhirlah apa tu yang orang masa terlalu cemburu. Ini lagi batang pukul 10 ni Ustaz. Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah di segmen yang lain ya. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Samali bin Haji Adam. Beliau telah pun menerangkan mengenai satu tajuk yang amat sesuai dan sekali di bulan Ramadan ini, jadikan Al-Quran sebagai teman. Dan kita harapkan supaya kita ini menjadikan Al-Quran ini sebagai bukan saja sebagai teman kita ini, tetapi kita ini benar-benar menghayati dan juga menghargainya seperti cara kita ini menghargai teman kita ini sendiri. Dan bukan saja kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, malahan kita ni bawa untuk kita ni baca di bulan-bulan seterusnya. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Haji Samali bin Haji Adam. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.